rancangan Tafsirul Quran. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara Nabi Usama Hadi Syahudin, saya pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan peristiwa yang berlaku, mukjizat yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, mengisi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-17 hinggalah ke ayat yang ke-24. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, inilah tongkatku, aku bersandar padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkan ia wahai Musa. Melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Demikianlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, terjemahan yang saya pilih dari tafsir Al-Aisar. Kalau tuan-tuan ada peluang nak memahami kalamullah, antara kitab tafsir menari, iaitu tafsir Al-Aisar, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Asalnya dalam bahasa Arab, tapi telah pun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pusaka Darussunnah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita dapat merhatikan kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ni berulang-ulang dalam beberapa surah daripada Al-Quran Karim. Sebagai contohnya, dulu kita dah bincangkan kisah dan surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, bagaimana Allah SWT membawakan peristiwa yang berlaku pada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang ada pada mereka. Berkata Az-Zamakhsyari, seorang ulama tafsir mazhab Mu'tazilah, pandangan-pandangannya dari sudut lughawiyat, balaghiyat, amat menarik tuan-tuan. Inna fit takriri taqriran lil ma'ani fil anfus wa tathbitan laha bis sudur. Ala tara annahu la tariqa ila hifdhil ulum illa tardid ma yalzamu hifdhuhu minha wa kullama zala tardiduhu kana amkan lahu fil qulub wa arsakha lahu fil fahmi wa athbata lidh-dhikri wa ab'ada min al-nisyan. Sungguhnya melalui pengulangan berlakulah pengukuhan makna dalam jiwa, melekatkannya dalam hati. Tidakkah saudara kamu melihat bahawa tiada cara untuk menghafal ilmu melainkan dengan mengulangi apa yang perlu dihafal? Semakin bertambah pengulangan, semakin melekatlah dalam hati dan semakin kukuh fahaman kita dan lebih tetap dalam ingatan dan selamat dari lupa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah rumusan disebut Zamakhsyari tentang pengulangan yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Apa bentuk pengulangan sekalipun, tak lain tak bukan, padanya ada takrir. Jadi kalau kita perhatikan pengulangan Quran ni, objektifnya untuk melahirkan manusia yang sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal untuk berfikir. Ini nombor satu, rumusan di pandangan Az-Zamakhsyari tadi. Dan kedua, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi, pengulangan dalam Quran ni seperti dikatakan Syekh Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran,
Tiap-tiap kali Quran itu membawakan kepada kita kisah mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Inna masari al-ghabirin syakhisatun muhiyah tatahaddatsu bil ibad wa tantiqu bil ibad. Tiap-tiap kali Allah membawakan kisah kehancuran golongan yang terdahulu, walaupun sudah berkali-kali dibawakan, tapi dia membawa pengajaran, membawa nasihat dari aspek yang berbeza-beza, tuan-tuan. Sebab sebenarnya agar orang yang baca Al-Quran ni lebih faham tentang ketetapan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian-ujian yang pernah berlaku kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Yang ketiga, tujuan pengukuhan ni, tuan-tuan, ini rahmati dan dikasihi sekalian. Pengulangan yang sifatnya pengukuhan itu untuk menyuntik kekuatan, semangat dalam diri Nabi SAW dan mereka yang baca Al-Quran Karim itu sendiri. Sebab Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya, Tafsir Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan bahawa ay ma nuthabbitu qalbak liyatma'inna wa yathbut wa yasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fa inna nufusa ta'nisu bil iqtida' wa tanshitu 'ala al-a'mal wa turidu al-munafasa li ghayriha wa yata'ayyadu al-haqqu bi dhikri shawahidi wa kathrati man qama bih. Kami memperteguhkan hatimu supaya kamu menjadi tenang dan tetap bersabar sebagaimana kesabaran para nabi ulul azmi. Sungguhnya jiwa-jiwa akan menjadi ceria bila dapat mencontohi, dapat membaca kisah-kisah orang sebelum kamu yang telah pun berlaku pada mereka ujian-ujian yang berbagai. Ini tujuan Quran membawakan kisah yang berulang-ulang ni, tuan-tuan. Lagi yang keempat, rumusan daripada kata Zamakhsyari tadi, supaya diambil pengajaran, menimbulkan kesedaran kepada umat Islam. Nanti ada peluang kita lihat dalam surah Yusuf, Allah SWT jelaskan perkara ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Jadi sungguhnya kisah-kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pengajaran, mendatangkan iktibar bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Quran bukanlah cerita-cerita yang ada-adakan, tapi dia mengisahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang terdahulu daripadanya. Dan dia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap satu menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mahu beriman. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah kita lihat tujuan penceritaan yang berulang-ulang dalam Al-Quran Karim ni tak lain dan tak bukan untuk tujuan-tujuan objektif yang dibentangkan oleh para ulama tafsir seperti yang saya jelaskan di sini. Jadi perjuangan Nabi Musa AS ni Allah SWT bawakan supaya kita faham, kita ingat, dan telah kita huraikan pada kuliah terdahulu bagaimana Nabi Musa AS ni telah pun bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah beri kepada nikmat dan berlaku di situ itnab. Dan kita juga telah menguraikan perkataan wadmum dari perkataan dhamma yang pada peringkat awalnya membawa makna menggabungkan. Dan maksud yang dikenaki di sini iaitu meletakkan tangan Nabi Musa di bawah ketiaknya dan akhirnya keluar cahaya di situ. Ini merupakan satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada seorang Nabi. Dan teringat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau mukjizat diberikan seorang Nabi, kullu ma jaza li nabiyyin jaza li waliyyin. Apa sahaja yang Allah beri kepada seorang Nabi berupa mukjizat, maka ia juga harus berlaku kepada manusia biasa sebagai satu karamah. Apa yang dikurniakan Allah SWT kepada para walinya adalah mengisbatkan, mengesahkan kebenaran dakwah ataupun putusan yang pernah diutus pada Nabi sebelumnya. Contoh, sebagaimana Allah Taala telah beri Nabi Muhammad SAW mukjizat, Allah beri kepada Nabi Musa mukjizat, maka ada pengikut-pengikut Nabi-Nabi ini yang juga memiliki karamah. Mereka tak ada mukjizat, tapi dia karamah. Karamah ini diberi Allah SWT kepada manusia biasa bagi mengisbatkan, membuktikan kebenaran Nabi-Nabi yang pernah diutuskan sebelum itu. Kalau Nabi Musa diberikan cahaya, umat Nabi Muhammad SAW pun ada yang diberi cahaya. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah yang seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni merupakan satu kabilah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni merupakan ketua kabilahnya pada zaman jahiliyah, antara orang yang sangat dihormati. Dia seorang yang bijak, sastranya tinggi, seorang penyair yang hebat. Dia tinggalkan tempat kaumnya di Tihama ni menuju ke Mekah untuk tuan-tuan yang berhati dan dikasihi sekalian, untuk mendengar. Kita tahu dia adakan di sana pertemuan antara pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan untuk memperdebatkan isu-isu bahasa
sastra, dalam syair-syair mereka. Bila sampai saja di Mekah, dia telah pun diracuni pemikirannya oleh penduduk Mekah. Jangan kau dengar ada seorang ni yang mengaku dia menjadi Nabi, kalau dia cakap apa kau jangan pedulikan. Maka Tufail Amr Dawsi ni telah pun menutup kedua telinganya dengan kapas, mengelakkan dia mendengar apa-apa bisikan yang telah didengar daripada awal kawan-kawannya di kalangan Jahiliyun itu, masyarakat Arab Quraisy Jahiliyah ni yang tidak membenarkan dia bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja dia berada di Mekah dekat dengan Kaabah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata padanya, "Hai Tufail, kamu ni orang yang dihormati. Apa salah kalau kamu dengar? Kamu orang yang bijak. Kalau kamu dengar ia baik, maka beriman. Kalau tidak, tidak mengapa." Betul juga, aku orang bijak. Tengok hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah. Maka akhirnya Nabi membacakan untuknya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Dia mendengar, Masya Allah, terus Islam itu masuk dalam hatinya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Sekarang dia menjadi seorang Muslim. Dia duduk bersama dengan Nabi SAW di Mekah dan menghafal ayat Al-Quran Karim. Habis penduduk Mekah yang selama ni mengharapkan agar dia tidak masuk Islam, terkejutlah mendengar keislamannya. Dia orang bijak, dia mendengar apa sahaja yang dicakap Nabi Muhammad SAW dalam hati yang bersih itu, ikhlas. Maka Allah bukakan pintu hatinya. Lihat tuan-tuan, lalu dia nak pulang kepada kaumnya. Nabi SAW, dia berjumpa dengan Nabi. Dia berkata kepada Nabi SAW, Nabi, beri kepada saya satu kekuatan untuk berdakwah kepada mereka. Nabi telah mendoakan, Allahumma ja'al lahu ayah, Allahumma ja'al lahu ayatan. Ya Allah, berilah kepadanya satu bukti kebenarannya. Tuan-tuan yang mulia sekalian, bila sampai dekat dengan kaum dia, dengan penduduk di Tihama ni, tiba-tiba menyalalah dekat di antara dua biji mata dia satu cahaya seperti lampu terang benderang. Sekarang dia rasa pelik. Cahaya ni duduk di antara dua biji matanya, di atas dahinya. Dia telah berdoa, Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi fa inni akhsha an yadhunnu annaha uqubatun waqa'at fi wajhi li mufarakati dinihim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah nur cahaya ini duduk di tempat yang lain. Jangan tak di antara dua biji mataku. Nanti mereka akan mengatakan ini bukan merupakan satu anugerah daripadamu, sebaliknya merupakan hukuman kerana aku meninggalkan agama datuk nenek moyang. Allah makbulkan doa sahabat yang mulia ni, tuan-tuan. Lalu cahaya tersebut beralihlah kepada tongkat yang dipegang olehnya. Lalu bila dia pulang kepada kaum, mereka semua melihat, Masya Allah, lampu terang benderang seperti pelita, seperti lampu yang tergantung terang. Maka semua yang ada dekat dengannya, isteri, ayah, ibu, anaknya, semuanya masuk Islam, melihat kepada kebenaran yang dibawa dirinya, dan dia merupakan seorang yang terkemuka. Untuk lihat, ini merupakan satu anugerah Allah SWT kepada Tufail Amr Dawsi. Lalu kemudian dia datang kali kedua bertemu dengan Nabi SAW. Kali ini dia membawa Abu Hurairah. Lalu Nabi telah bertanya kepadanya, bagaimana kau tinggalkan kaummu, wahai Tufail? Tufail menjawab, wahai Nabi SAW, yang masuk Islam ikut aku ramai, tapi yang masih lagi tidak membenarkan aku, mereka baik dan mereka tidak dapat Islam lagi, ya Allah. Hati mereka telah tertutup, wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun mengambil wuduk. Nabi mengangkat tangan baginda kedua-duanya sekali ke langit. Lalu Abu Hurairah yang bersama-sama menyangkakan tentulah Nabi akan mendoakan kehancuran ke atas kaum yang derhaka ni. Tapi penyayangnya Rasulullah SAW, tuan-tuan, Nabi telah pun mendoakan, Allahumma hadi Dausan, Allahumma hadi Dausan, Allahumma hadi Dausan wa atibihim. Ya Allah, bila hidayah kepada Daus, datangkan mereka kepada kami dalam keadaan muslimin. Tuan-tuan, Tufail pun pulang kepada kaumnya. Tidak ada sebuah rumah pun dalam kabilahnya itu, di tempat tinggalnya itu, melainkan semuanya masuk Islam. Masya Allah, doa Nabi SAW, mujizat Nabi SAW. Tufail ni akhirnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, panjang umurnya sampai Nabi pun sudah wafat. Maka berlakulah peperangan di antara sahabat Nabi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan golongan yang murtad, iaitu secara tetapnya seorang yang setepatnya seorang bernama Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab ni, dia telah pun mendakwa dia menjadi Nabi. Dia sempat jumpa dengan Nabi SAW, tapi akhirnya dia murtad. Tuan-tuan yang mulia sekalian, menarik sekali kisah si Tufail Amr Dawsi yang Allah kurniakan kepadanya karamah sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizah. Nanti kita akan huraikan lagi penutup hidup beliau ni, amatlah menarik, inspirasi kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dengan mimpi yang beliau lihat, bagaimana beliau dibotakkan kepala,
keluar burung dari mulutnya dan akhirnya dimasukkan dalam rahim seorang perempuan. Nanti kita akan huraikan kisah ni, menarik kerana dia ada kaitan dengan mukjizat Nabi Musa yang kita gambarkan di sini. Karamah yang Allah berikan kepada sahabat itu. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.